yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah kurniakan kepada kami fahaman tentang agama, wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman sebenar mengenai Al-Quran, wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tamanya, alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita pada pagi ini ialah kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Allah. Jadi sudah tentu ada sebab-sebab ataupun ciri-ciri yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim ataupun memilih baginda sebagai kekasihnya, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada nabi lain, tidak ada rasul lain, melainkan hanya dua nabi sahaja yang terpilih sebagai kekasih Allah, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang kita akan pelajari pada pagi ini. Sebagaimana yang kita semua ketahui, kita semua ini ada cahaya mata, kita ada anak, yang mana kita memang sayang kepada anak kita. Tetapi kalau anak kita tu ada 4 orang, 5 orang, 6, 7 orang, kadar kita kasih kepada anak kita itu berbeza. Walaupun kita cuba sedaya upaya nak bagi sama semua. Kenapa? Sebab setiap anak itu dia ada tingkah laku, watak, akhlak, peribadi yang berbeza antara satu sama lain. Kadang-kadang kita lebih, walaupun kita cuba untuk sayang sama semua anak-anak kita, tapi ada ketikanya kita perlu akui bahawa kita lebih cenderung untuk lebih kasih kepada seorang anak. Mungkin kerana amal-amal soleh dia, kan, mungkin kerana akhlak dia, peribadi dia yang sangat baik dengan kita, layan kita dan sebagainya. Jadi inilah realiti yang kita boleh fahami bagaimana manusia pun sebenarnya mempunyai kasih sayang yang berbeza-beza, kan, di antara satu sama lain. Baik, kita kembali kepada tajuk kita pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam terpilih menjadi kekasih Allah. Istilah dalam bahasa Arabnya disebut sebagai Khalilullah, kan. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Khalilullah? Baik, apabila disebut sebagai Khalilullah, ada nas daripada sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalila. Nabi cakap bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan aku sebagai kekasih. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah Ta'ala memilih Ibrahim sebagai kekasih. Jadi Nabi kita bagi tahu bahawa baginda telah dipilih oleh Allah sebagai kekasih Allah. Istilah fil lughatil arabiyyah dalam bahasa Arabnya ialah Khalilullah, sebagai Khalil, sebagai kekasih Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala memilih Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih Allah. Maknanya ada dua di sini, Nabi kita dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Walau kuntu muttakhidhan min ummati khalila, jikalau sekiranya aku boleh memilih salah seorang daripada umatku sebagai kekasih, Nabi kata kalau Nabi boleh pilih di kalangan umat baginda tu salah seorang sebagai kekasihnya, latakhaztu Aba Bakrin khalila, nescaya aku akan pilih Abu Bakar sebagai kekasihku. Dan kita tahu bahawa Abu Bakar memang salah seorang sahabat Nabi yang paling kanan,
yang paling terkemuka. Sebabnya ialah iman yang ada pada iman yang ada pada Abu Bakar Siddiq, sehingga dia mendapat gelaran As-Siddiq. Kalau dibandingkan dengan iman seluruh kita dikumpulkan semuanya, maka tidak ada siapa pun yang dapat menandingi keimanan Abu Bakar Siddiq. Jadi itu kelebihan yang ada pada Abu Bakar Siddiq. Dan dalam Quran sendiri, dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 125, Allah Subhanahu wa taala menyebut wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Jadi Allah Taala sendiri sebut bahawa Allah pilih Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagai khalilullah, sebagai kekasih Allah. Jadi ini yang kita nak tahu kenapa Allah Ta'ala memilih Nabi Ibrahim alaihissalam selain daripada bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkataan khalil, perkataan khalil dia berasal daripada perkataan khullah. Kan, khullah maksudnya darjat tinggi, darjat kecintaan yang tertinggi. Mana sayang sungguh ni, Allah Ta'ala kasih sungguh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka perkataan khullah ataupun khalil itu adalah satu perkataan yang menggambarkan tahap cintanya Allah ataupun kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ramai di kalangan para ulama membincangkan, dan ini bagus untuk manfaat kita supaya kita juga boleh mempelajari apakah kelebihan yang ada kepada Nabi Ibrahim, supaya kita boleh semaikan sifat-sifat itu ataupun karakter itu dalam diri kita, supaya kita juga dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka para ulama bila membicarakan tentang kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam terpilih sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah, antara sebab yang disebut oleh para ulama ialah kerana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah melalui ayahnya. Ini antara yang disebut oleh para mufassirun, oleh para ulama tafsir, iaitu manusia, kan, orang macam kita ni, antara perkara yang sangat susah sebenarnya kalau kita diuji melalui orang yang paling kita sayang. Kan, kalau kita diuji dengan kliks, kan, kita punya kawan-kawan di pejabat, kan, rakan sejawatan, walaupun itu juga ujian yang berat bagi kita, tapi tidaklah seberat kalau ujian tu melalui orang yang sangat kita sayang, orang yang sangat rapat dalam kehidupan kita. Kalau kita diuji melalui jiran tetangga kita, melalui kawan, kenalan kita, dia tidak seteruk kalau kita diuji melalui orang yang paling kita sayang, seperti ibu kandung kita sendiri, ayah kita sendiri, ataupun anak kita sendiri. Jadi ini antara ujian yang sangat berat sebenarnya, yang disebut oleh para ulama bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, siapa dia ayah kepada Nabi Ibrahim? Kita tahu bahawa ayahnya bernama Azar, kan. Azar itu memang satu nama yang disebut sendiri oleh Al-Quran. Cuma para ulama di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah berbeza pendapat tentang Azar ini, apakah dia benar-benar bapa kandung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ataupun dia adalah uncle ataupun bapa saudara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di situ ada khilaf, kan, ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama Islam. Jadi pendapat yang pertama kata Azar itu memang ayah kandung Nabi Ibrahim alaihissalam, sebab dalam Quran sendiri istilah yang digunakan oleh Nabi Ibrahim ketika memanggil ayahnya, Nabi Ibrahim memanggil ayahnya abati. Kan, abati ini adalah old Arabic language, very classical, kan, sangat klasik istilah itu dalam bahasa Arab. Saya ada kawan-kawan di kalangan para ustaz-ustaz asatizah ini,
yang mana anak mereka panggil ayah mereka abi ataupun walid. Kalau di kalangan kita ni yang biasanya panggil ayah, bapa, abah kan, papa, daddy pun ada dan seumpamanya. Tapi kalau istilah dalam bahasa Arab yang biasa kita dengar anak panggil ayah dia adalah abi ataupun walid. Jarang sebenarnya di kalangan kita menggunakan istilah abati. Kan? Jadi abati itu adalah satu panggilan kepada ayah dalam bahasa Arab lama, kan, Arab klasik. Jadi ini satu istilah yang disebut oleh para ulama untuk menunjukkan betapa Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan istilah yang sangat lembut ketika memanggil ayahnya, abati, panggil abati. Ayahnya nama Azar. Jadi itu menunjukkan bagaimana kasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, walaupun ayahnya sesat, walaupun ayahnya kafir. Tapi sebahagian ulama yang lain, terutamanya ulama nasabi, ulama nasab, ataupun yang pakar dalam bab kajian tentang keturunan nasab seseorang itu, mereka mengatakan bahawa nama sebenar ayah kandung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bukan Azar, tapi bernama Tarah. Tarah, hujung tu kha, Tarah. Sebahagian ulama nasab yang lain kata Tarah dengan ha, bukan kha, dengan ha. Jadi ada dua pendapat. Ada yang kata nama bapa kandung Nabi Ibrahim adalah Tarah dengan kha. Satu lagi pendapat kata Tarah dengan ha, Tarah. Cuma dijawab, pendapat ini dijawab oleh ulama kelompok yang pertama. Mereka mengatakan bahawa kalau benar sekalipun nama ayah kandung Nabi Ibrahim adalah Tarah ataupun Tarah, kalau benar sekalipun, mereka mengatakan bahawa itu bukan satu perkara yang pelik dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, yang mana seseorang itu ada 2-3 nama, ataupun dia ada nama sebenar, kemudian dia ada nama panggilan di kalangan orang-orang yang rapat dengannya ataupun orang-orang kampungnya. Malah saya sendiri kan ada di antara bapa saudara saya yang namanya Mukhtar sebagai contoh, kan. Nama tu elok dah, Mukhtar, kan. Tetapi dengan sebab dia ni orang baik, kan, adik-beradik kenal dia sebagai orang yang baik, orang kampung pun tahu dia ni seorang yang baik, maka dia panggil dengan panggilan Hasan. Dan nama sebenar dalam IC, dalam sijil kelahiran Mukhtar, tapi lebih dikenali dengan nama Hasan. Jadi itu perkara biasa dalam masyarakat. Seseorang tu ada 2-3 nama ataupun 2-3 nama panggilan. Jadi itulah jawapan yang diberikan oleh ulama kelompok yang pertama di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengatakan bahawa walaupun nama sebenarnya mungkin Azar sebagaimana yang disebut oleh Quran, tapi itu tidaklah menghalang untuk dia mempunyai 2-3 nama yang lain seperti Tarah ataupun Tarah. Jadi itu antara jawapan di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, jadi seseorang itu apabila diuji dengan ayah ini satu ujian yang sangat berat sebenarnya. Jadi itu kita tak boleh nafikan. Ada orang diuji melalui anak-anak dia. Anak hak dia paling sayang itulah kemudiannya menimbulkan masalah. Anak yang dia paling sayang itulah kemudiannya yang menentangnya, yang menyakiti hatinya, yang menyinggung perasaan kita dan sebagainya. Ini satu realiti yang kita perlu akui, yang kita perlu terima. Allah Subhanahu wa taala banyak menguji manusia, menguji hamba-Nya melalui orang ataupun benda yang dia paling sayang. Kan, anak yang kita paling sayang itulah kemudiannya menjadi ujian Allah Taala kepada kita. Harta yang kita paling sayang itulah kemudiannya bertukar menjadi sebab perbalahan antara kita dengan ahli keluarga. Benda yang paling kita suka, aktiviti yang kita paling seronok itulah kemudiannya bertukar menjadi ujian kepada kita. Kan ada orang yang sangat suka berkhemah sebagai contoh, piknik dan sebagainya. Jadi aktiviti yang sangat dia suka itulah kemudiannya bertukar menjadi titik hitam ataupun menjadi suatu kemalangan yang menyebabkan dia kehilangan anak ataupun ahli keluarga, sebagaimana yang berlaku di Batang Kali dan sebagainya dalam kehidupan. Itu perkara
yang menjadi pilihan dan kehendak masyiah Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya. Baik. Antara hadis yang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bagaimana ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ialah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang pertemuan di antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya di hari akhirat nanti. Jadi ini antara mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu Nabi menceritakan tentang kisah pertemuan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya Azar. Yulqa Ibrahim abahu Azar yaumal qiyamah. Nabi bagi tahu bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan ayahnya Azar. Jadi ini antara istilah yang bukan sahaja yang disebut sendiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu nama ayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu Azar. Wa ala wajhi Azar qataratun wa ghabarah. Jadi pada muka, pada wajah Azar itu ada debu hitam, ada kotoran pada muka dia. Lalu apa yang berlaku bila Nabi Ibrahim berjumpa dengan bapanya di hari akhirat, Nabi Ibrahim bercakap kepadanya, fayaqulu lahu Ibrahim, lalu Ibrahim ada bercakap, kan, ada conversation antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayah dia. Antaranya ialah Nabi Ibrahim tanya kepada ayah dia, alam aqul laka la ta'sini. Nabi Ibrahim kata kepada ayah dia, bukankah aku sudah bagi tahu kepada ayah agar ayah tidak menentang dakwahku. Jadi Nabi Ibrahim bila jumpa dengan ayah dia di hari akhirat, dia cakap kepada ayah dia, bukankah aku sudah bagi tahu bahawa jangan menentang dakwahku, yakni dakwah akidah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan Allah taala, supaya tidak menyembah berhala. Jadi apa yang berlaku, fayaqulu Ibrahim fayaqulu abuh, lalu Azar ayahnya menjawab kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu falyawm la a'sik, pada hari ini aku tidak menentangmu. Ialah hari akhirat, kan, hari akhirat. Pada waktu itu bapa Nabi Ibrahim kata, pada hari ini aku tidak menentang kepada engkau. Dan fayaqulu Ibrahim, ya Rabb innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'atsun fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Lalu Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan, engkau sudah berjanji kepada aku untuk tidak menghina aku pada hari kebangkitan. Lalu bentuk kehinaan yang macam mana lagi yang lebih hina daripada ayahku berada jauh daripada aku. Itu aduan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayah dia. Jadi para ulama yang mensyarahkan hadis ini, sebahagian di kalangan ulama yang mensyarahkan hadis ini mengatakan bahawa maksud Nabi Ibrahim bila Nabi Ibrahim kata apa lagi bentuk kehinaan selain daripada penghinaan dalam bentuk ayahku yang jauh daripada aku itu. Jadi sebahagian ulama yang menghuraikan hadis ini, mereka mengatakan bahawa maksudnya ialah Nabi Ibrahim dan ayahnya jauh, iaitu ayahnya jauh daripada mendapat syafaat ataupun bantuan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam di hari akhirat nanti. Maknanya Nabi Ibrahim tak dapat untuk tolong ayah dia. Manakala pendapat yang kedua di kalangan para ulama mengatakan bahawa ayah Nabi Ibrahim jauh dengan maksud jauhnya daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Jadi walaupun ada perbezaan pendapat itu di kalangan para ulama yang mensyarahkan hadis ini, tapi kedua-dua pendapat itu tidak jauh bezanya. Jadi maknanya lebih kurang, itu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang sama keadaannya dengan jauh daripada mendapat syafaat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab orang yang
dapat memberi syafaat kepada orang lain di hari akhirat nanti, dia perlu mendapat keizinan, dia mesti mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiada siapa pun yang dapat memberi syafaat kepada orang lain di hari akhirat tanpa mendapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila Nabi Ibrahim AS mengadu begitu kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Taala berkata kepada Nabi Ibrahim, fayaqulullahu taala, dan berkata Allah kepada Nabi Ibrahim AS, inni haramtul jannata 'alal kafirin, sesungguhnya aku telah mengharamkan syurga ke atas orang-orang kafir. Itu jawapan, respon daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim AS. Maksudnya ialah oleh kerana ayahnya kafir, maka ayahnya tidak layak untuk menjadi penghuni syurga Allah. Ini ujian yang sangat besar sebenarnya, kan. Ayah ni orang yang kita sayang, ibu kita orang yang kita sayang, anak kita orang yang sangat kita sayang. Summa yuqal, kemudian dikatakan, ada satu suara yang berkata kepada Nabi Ibrahim AS, ya Ibrahim, ma tahta rijlaik, wahai Ibrahim, apa dia di bawah kaki kamu. Jadi apa dia di bawah kaki kamu. Jadi sebahagian pendapat mengatakan bahawa seolah-olah Nabi Ibrahim AS ni duduk di satu tempat yang tinggi, maka suara itu memberitahu kepada Nabi Ibrahim AS supaya pandang ke bawah, kan, pandang ke bawah. Jadi suara itu mengatakan, ya Ibrahim, ma tahta rijlaik, apa dia di bawah kaki kamu. Jadi pandang ke bawah kaki. Bila kita duduk di tempat tinggi, kita pandang ke bawah kaki, maknanya ada satu tempat yang lebih rendah daripada kaki kita di bawah sana. Maka fayanzur, Nabi Ibrahim AS bila dia dengar suara yang kata apa yang ada di bawah kaki kamu itu, dia melihat ke arah itu, fa iza huwa bidhikhin multatikh fayu'khadhu biqawaimihi fayulqa finnar. Bila dia tengok ke bawah tu, dia nampak dubuk, kan, satu binatang yang macam anjing tu, dalam family anjing. Kalau tuan-tuan perempuan biasa tengok rancangan dokumentari dalam TV ataupun dalam YouTube, kan ada dokumentari berkenaan dengan binatang-binatang. Ada satu jenis anjing yang orang Melayu memanggilnya sebagai dubuk. Jadi dubuk ni bila dia pandang ke bawah tu, dia nampak satu binatang dubuk. Lalu apabila itu yang dilihat oleh Nabi Ibrahim AS, dubuk itu sangat kotor, sangat cemar dubuk tersebut. Lalu diambil, dipegang pada kaki dubuk itu dan dilempar ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Jadi itu antara bentuk ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi para ulama bila mereka menghuraikan hadis ini, mereka mengatakan bahawa dubuk yang dilihat oleh Nabi Ibrahim AS itu, yang kotor, yang dipegang pada keempat-empat kakinya dan dilemparkan ke dalam neraka itu adalah ayahnya Azar, ayah Nabi Ibrahim yang bernama Azar. Itu mengikut pendapat para ulama yang mensyarahkan hadis ini. Jadi itu sangat dahsyat sebenarnya, sangat mengerikan, kerana itu adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi inilah yang dihuraikan oleh para ulama untuk menceritakan, kan, kenapa Nabi Ibrahim AS ini ialah Nabi yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kan dia digelar sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah, bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada nabi lain yang mendapat gelaran Khalilullah ataupun kekasih Allah selain daripada dua nabi ini, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawapannya kerana ujian yang sangat berat yang Allah Taala kenakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini antara cerita ataupun kisah yang sepatutnya menjadi motivasi kepada kita, bagi semangat kepada saya, kepada tuan-tuan, perempuan semua, setiap kali kita mendapat ujian yang berat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau tuan-tuan dan puan-puan mungkin perasan, saya selalu sebut bagaimana kita ni memang akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dengan melalui financial problem, kan, kita ada masalah kewangan ataupun masalah di tempat kerja, career kita, profession kita, ataupun masalah kenaikan pangkat kita, ataupun bisnes dan sebagainya, hubungan adik-beradik, hubungan keluarga bergaduh dan lain-lain. Kita semua diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu kita sedih, kita berduka cita, kita rasa down, kita rasa lemah, kita rasa sunyi, kita rasa bersendirian, tiada siapa yang bersama-sama dengan kita, walaupun orang yang rapat dengan kita pun gagal memahami perasaan kita, mental kita yang terjejas dan sebagainya. Maka kisah-kisah seperti ini sebenarnya menjadi peneman kepada kita. Kisah seperti inilah yang menemani kita untuk menyuntik kekuatan kepada kita, semangat supaya kita bangkit daripada kejatuhan kita, supaya kita kembali kuat daripada kelemahan kita, supaya kita dapat menampung lumpang-lumpang ataupun kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Baik, selain daripada itu, Nabi Ibrahim AS juga diuji dengan cara dia dihalau daripada kampung halaman dia, kan. Kemudian dia juga diuji melalui anaknya Ismail alaihissalam, yang mana dia tunggu sampai umur 80 lebih dapat anak yang bernama Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Allah Taala perintahkan supaya tinggalkan pula anak tu, kan, di bumi Mekah yang gersang, yang tak ada orang. Dan kita tahu bagaimana perintah Allah Ta'ala supaya untuk mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam. Ini semua bentuk ujian yang sangat hebat yang Allah Ta'ala kenakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain daripada itu, Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah Ta'ala dengan isterinya, iaitu Sarah, kan, Sarah yang cemburu kepada Hajar, sehingga tahap cemburu Sarah kepada Hajar itu hampir-hampir Sarah membunuh Hajar. Jadi ini antara episod-episod kehidupan yang sangat dahsyat sebenarnya yang menimpa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah tentu ini memberi kesan yang sangat berat kepada Nabi Ibrahim, jadi beban kepadanya kerana cemburu yang ada pada Sarah sehingga hampir membunuh Hajar. Jadi itulah realiti dalam kehidupan kita. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ikuti kes-kes di mahkamah, sebenarnya memang ada, kan, ada keluarga bangsawan, keluarga elit yang saya tak mau sebut pihak mana, tetapi dalam negara kita yang tuan-tuan boleh buat carian dalam internet bagaimana terlibat dalam kes pembunuhan dengan sebab cemburu, kan, dengan sebab rasa dengki kepada madu, kan, diupah beberapa lelaki untuk membunuh madunya. Jadi itu realiti dalam kehidupan kita. Tetapi kita sebagai orang yang mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita berusaha setiap masa untuk mempertingkatkan amal-amal soleh kita, kita perlu mengakui bahawa apa yang disebut oleh para ulama tentang Sarah, isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata para ulama? Iaitu Sarah adalah isteri yang salihah, dan isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang yang soleh, orang yang baik juga, dia takkan sunyi daripada kesilapan, kan, dia takkan sunyi daripada dosa, dia tetap melakukan dosa, dia tetap melakukan kesilapan. Jadi itu realiti yang perlu kita akui. Dengan sebab itu kita amalan kita ditimbang, kan, al-mizan di hari akhirat nanti, sama ada kebaikan kita yang lebih banyak ataupun keburukan kita yang mengatasi kebaikan yang kita lakukan. Maka dengan sebab itu kita perlu akui dan kita perlu terima hakikat bahawa kita baik macam mana sekalipun, kita tetap ada dosa. Dan kita baik macam mana sekalipun, kita tetap melakukan kesilapan. Tetapi kesilapan Sarah, kan, kesilapan isteri-isteri yang salihah, lelaki-lelaki yang saleh, itu tidaklah akan menghilangkan kemuliaan mereka, tidak akan menghilangkan kemuliaan mereka sebagai orang yang saleh. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memang menjadikan kita manusia, hambanya yang serba kekurangan. Hanya Allah sahaja yang maha sempurna. Baik, selain daripada itu,
antara keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ialah hanya ada 2 Nabi sahaja yang disebut dalam selawat yang kita panggil selawat Ibrahimiyah. Bila kita solat, kita sembahyang di ketika rakaat yang terakhir, tahiyat yang terakhir, kita biasanya kita baca kan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan kita minta kepada Allah selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ahli keluarga baginda sebagaimana Allah Taala selawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan ahli keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita minta kepada Allah wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita minta kepada Allah keberkatan supaya Allah memberkati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda sebagaimana Allah Taala memberkati Nabi Ibrahim dan ahli keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini antara keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang ketiganya, apa dia kelebihan yang ada kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Iaitu dialah orang yang pertama yang Allah Ta'ala pakaikan baju, berikan pakaian kepada manusia di hari akhirat nanti dalam keadaan semua manusia tidak berpakaian. Dalam keadaan semua manusia bertelanjang, tidak ada pakaian, maka manusia yang pertama yang dipakaikan oleh Allah baju, yang diberikan pakaian, bukan Nabi kita, bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Soalan dia kenapa? Kenapa Nabi Ibrahim menjadi orang pertama yang dipakaikan baju, yang diberi pakaian di hari akhirat? Kenapa tidak manusia yang lain? Jadi sudah tentu ada keistimewaan. Apa bentuk ujian Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga menyebabkan Nabi Ibrahim menjadi manusia pertama yang dipakaikan baju? Baik. Ada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberikan baju oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Itu Nabi kata yuhsyarun nas, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan kama khuliqu. Nabi kata semua manusia ni, kita semua, saya, tuan-tuan perempuan semua, kita semua dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan tak ada alas kaki, selipar tak ada, kasut tak pakai, sandal pun tak ada. Yang keduanya, tanpa pakaian, tanpa surat benang pun, kita ni semuanya bertelanjang. Yang ketiganya, di hari akhirat nanti tanpa berkhatan. Memang sebiji macam kita dilahirkan atas dunia, masa kita dilahirkan oleh ibu kita semua, macam itulah keadaan kita. Tidak berkhatan, tak ada kasut, tak ada selipar, tidak ada pakaian pun. Tak ada siapa pun yang boleh claim dia lahir atas dunia, dia dah pakai baju, dah tak ada. Semuanya bertelanjang. Cuma bezanya, beza kita dilahirkan ke dunia ini dengan kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang di hari akhirat nanti, bezanya hanyalah pada usia. Masa kita lahir di atas dunia tu, kita baby, umur kita barulah, hari tu baru lahir, baru sehari. Usia kita baby, menangis, orang tengok pun semua pakat sayang, pakat cium, cubit pipi lah, pakat nak pegang, pakat nak dokong. Tapi di hari akhirat nanti, kita bukannya dibangkitkan sebagai baby, sebagai bayi yang orang geram pada pipinya dan sebagainya, tapi kita dibangkitkan sebagai orang dewasa. Kita dibangkitkan dalam keadaan kita sudah dewasa di hari akhirat nanti, tetapi keadaan itu sama, tidak ada pakaian, tidak berkhatan, dan
tak ada pakai kasut ataupun slipper. Maka ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu dan Nabi baca surah Al-Anbiya ayat 104 tentang peristiwa ini di hari akhirat nanti. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Nabi membaca firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 104, sebagaimana kami telah memulakan penciptaan yang pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Allah Ta'ala kata. Jadi mudah bagi Allah kalau Allah boleh ciptakan Nabi Adam AS daripada tak ada kepada ada. Hawa daripada tiada kepada ada. Kita sendiri pun daripada belum wujud di alam ini, tiba-tiba kita wujud, dilahirkan ke dunia, sedar-sedar dah jadi orang Melayu, sedar-sedar ada yang di antara kita dah jadi bangsa Cina, dilahirkan oleh ibu berbangsa Cina. Ada di antara kita keturunan Said dan Sharifah dan sebagainya. Kita tak boleh pilih pun ayah kita siapa, ibu kita siapa. Yang kita tahu, kita sudah pun dilahirkan atas dunia, itulah ibu kita, itulah ayah kita. Ada di antara kita lahir dalam beras, jadi orang kaya kan. Ada di antara kita lahir di kalangan ibu dan ayah orang kampung, orang kebanyakan dan sebagainya. Lahir di Malaysia, kita lahir di Singapura, lahir di Brunei kan. Kita tak boleh pilih pun yang itu. Jadi itu adalah suatu takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah bagi Allah untuk Allah Taala mengulangi sebagaimana Allah Ta'ala lakukan penciptaan pada kali yang pertama. Maka Nabi pun bagi tahu, selepas Nabi baca surah Al-Anbiya ayat 104 itu, Nabi bagi tahu, wa awwalu man yuksa minal khalaiqi Ibrahim. Nabi bagi tahu, dan yang pertama kali diberikan baju, dipakaikan pakaian pada hari akhirat nanti adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka timbul soalan, kenapakah Nabi Ibrahim diberikan pakaian lebih awal berbanding dengan orang lain? Dia adalah the first person, the first man, orang yang pertama yang diberikan pakaian dalam keadaan semua orang bertelanjang, tidak ada pakaian. Maka para ulama yang mensyarahkan hadis ini mengatakan bahawa privilege ataupun keistimewaan ini yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebab ada kaitan dengan ujian Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu dia hendak dibakar dengan api oleh orang-orang kafir pada zamannya, para penyembah berhala itu. Jadi sewaktu mereka tangkap Nabi Ibrahim alaihissalam dan mereka hendak melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api yang besar itu, mereka tanggalkan baju pakaian Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka tanggalkan pakaian Nabi Ibrahim untuk dilemparkan ke dalam api. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab dia ditanggalkan pakaiannya dan ditelanjangkan oleh kaumnya sewaktu hendak diseksa dengan api oleh kaumnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan, nikmat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menjadi orang yang pertama yang diberi pakaian oleh Allah pada hari semua orang tidak berpakaian ketika dibangkitkan di hari akhirat nanti. Jadi para ulama apabila membicarakan tentang hal ini, mereka mengaitkan tentang balasan syurga dan nikmat yang kita dapat dalam syurga nanti sangat mempunyai kaitan dengan apa yang Allah Ta'ala uji kepada kita di atas dunia ini. Contohnya ialah orang yang tidak mabuk, tidak minum arak dan tidak terlibat dengan alkohol dan seumpamanya, maka mereka inilah yang akan diberi nikmat meminum khamar dalam syurga. Yang Allah Ta'ala ceritakan bagaimana khamar yang ada dalam syurga itu dalam bentuk sungai kan, yang
yang rasanya sangat lazat, yang tidak ada tandingan dengan mana-mana minuman keras yang ada di atas dunia ini. Jadi kalau kita ingin menikmati khamar yang ada dalam syurga itu, maka kita hendaklah mengelak, menahan diri kita daripada minum arak di atas dunia, ataupun jikalau kita pernah meminumnya, kita hendaklah bertaubat dengan taubat nasuha, dengan taubat sungguh-sungguh, supaya kita dapat dimasukkan ke dalam syurga dan minum khamar yang ada dalam syurga. Sama sebagaimana orang yang tidak berzina, dan orang yang menahan dirinya, yang menjaga kesucian dirinya, maka dalam syurga dia akan mendapat layanan-layanan seksual daripada pelayan-pelayan syurga. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa orang yang melalui episod-episod tertentu, mereka Allah Ta'ala akan compensate, kalau saya dibenarkan menggunakan istilah itu, Allah Ta'ala memberi ganti rugi yang jauh lebih baik daripada apa yang pernah kita lalui di atas dunia. Ada di antara kita yang lahir di atas dunia yang sudah sedia ada OKU, tak ada tangan, tak ada kaki, ada yang buta, ada yang bisu dan sebagainya. Semua itu akan mendapat ganti rugi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ganti rugi itu jauh lebih baik daripada apa yang telah kita lalui di atas dunia ini. Jadi ini antara kata-kata motivasi, perangsang, memberi semangat kepada kita supaya kita energetik, dan kita bertenaga, kita jangan lemah semangat apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan macam-macam bentuk ujian di atas dunia ini. Baik, selain daripada itu, Nabi Ibrahim alaihissalam juga diberikan banyak pujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa dia pujian-pujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ini? Antaranya ialah dalam surah An-Najm ayat 37, Allah Ta'ala menyatakan bahawa wa Ibrahim alladhi waffa. Nabi Ibrahim adalah orang yang selalu menyempurnakan janji. Apa maksud menyempurnakan janji di sini? Iaitu Nabi Ibrahim adalah seorang yang sentiasa menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang menunaikan perintah Allah, setiap benda yang Allah Ta'ala wajibkan ke atasnya, maka dia tunaikan perkara tersebut, maka dia mempunyai ciri yang sama dengan ciri yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun kita tak dapat pun untuk menandingi amalan-amalan Nabi Ibrahim, tapi sekurang-kurangnya ciri itu kita miliki, kan? Kita mengikuti footsteps, kan, jejak langkah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita kena ada semangat, kan, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kita hidup atas dunia ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu ada niat yang betul. Sebab hadis yang saya percaya semua di antara kita telah mempelajarinya, kita buka dalam Sahih Bukhari sebagai contoh. Hadis yang pertama itu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kan hadis ahad yang hanya diriwayatkan oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu, yang sangat penting dalam Islamic jurisprudence, iaitu sesungguhnya setiap amalan itu bermula dengan niat, kan. Setiap amalan tu dinilai berdasarkan niat kita. Jadi hidup kita ni, apa yang kita niatkan sebenarnya? Antaranya ialah kita mengatakan bahawa setiap amalan kita, setiap apa yang kita lakukan itu lillahi ta'ala. Semuanya kerana Allah. Semuanya kerana Allah. Kadang-kadang kita memang sakit hati dengan kawan kita, kan, dengan jiran kita, dengan adik-beradik kita sebagai contoh, kan, dengan sepupu kita. Kita sakit hati kepada mereka-mereka ini, kan, kita sakit hati. Tapi kenapa kita masih boleh buat baik kepada mereka? Kenapa kita masih boleh layan mereka dengan baik walaupun kawan kita tadi dia selalu backstabbing, kan, dia selalu tikam belakang kita, dia selalu buat benda yang tak baik kepada kita. Tapi kenapa kita kuat semangat dalam melayani mereka ini? Kita tak balas pun, kita tak
respon pun kita tak layan provokasi mereka. Jawapannya kerana tadi innamal a'malu binniyat, kerana kita hidup ni kerana Allah, kan. Apalah sangat dengan kawan kita ataupun jiran kita yang membuat provokasi kalau nak dibandingkan dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap kali manusia menyakiti kita, kita ingat ini adalah peluang untuk kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita boleh lihat ada orang yang dia tak layan pun provokasi, dia tak heran pun. Ada kawan hentam dia dalam grup WhatsApp dan sebagainya, hina dia, ketawakan dia dan sebagainya. Kita boleh lihat ada di kalangan kita yang steady je, kan. Sebab dia tahu bahawa kita hidup atas dunia ni, kan, kalau kita layan provokasi, kita layan labelan yang buruk itu dengan kita sekali, jadi tak elok. Jadi kita nak jadi elok, kita nak mempunyai akhlak yang baik, ialah kita menjadi hamba Allah. Hidup kita ni, walaupun orang tu buat tidak baik kepada kita, tapi kita layan dengan baik kepadanya, bukan kerana kita takut kepada dia, tak. Bukan kerana kita lemah, tak. Kita mampu untuk balas apa yang dia lakukan kepada kita. Tapi yang menahan kita daripada membalas perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang lain kepada kita itu kerana kita mengharapkan pahala daripada Allah. Kan hidup kita ni lillahi ta'ala. Jadi begitulah juga seorang isteri yang sabar dengan kerenah suaminya, seorang suami yang sabar dengan bebelan isterinya, seorang ibu yang sabar, yang tabah dengan tingkah laku anak-anaknya, seorang bapa yang boleh bertahan dengan pelbagai problem yang ditimbulkan oleh cahaya matanya, maka itulah manusia yang sangat kuat sebenarnya kerana mereka mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara ciri yang boleh kita pelajari daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain daripada itu, Allah Taala juga menceritakan dalam surah As-Saffat, dalam surah As-Saffat ayat 83-84, wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ialah Rasul yang pertama. Kan, Nabi yang pertama ialah Nabi Adam alaihissalam. Rasul yang pertama ialah Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa Nabi Ibrahim termasuk dalam golongan Nabi Nuh alaihissalam. Ingatlah ketika mana Ibrahim datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Jadi antara ciri yang disebut oleh Allah Ta'ala ialah Nabi Ibrahim ada hati yang suci. Jadi kita pun kena berusaha supaya hati kita suci. Kan kita jangan ada rasa dengki, kan, jangan ada dendam, kan, su'uzon, buruk sangka, penyakit hati yang lain kepada jiran kita, kepada kawan-kawan dan sebagainya. Saya pernah dijemput berceramah di satu kamp tentera. Jadi dia punya pegawai pemerintah tu jemput saya untuk memberi motivasi kepada pegawai-pegawai dan anggota-anggota dalam kamp tersebut. Saya ni pula memang minat sungguh tengok tank, kan, kereta kebal, kereta perisai, tengok meriam. Jadi seronoklah bila masuk dalam kamp tersebut, tengok dia orang tunjuk dengan kereta perisainya, dengan kereta kebalnya, dengan meriam, dengan senjata-senjata lain yang ada peluru dan sebagainya. Jadi bila tengok macam tu, saya selepas tamat ceramah, saya dijemput untuk menjamu selera dengan pegawai-pegawai tentera yang ada. Maka sewaktu kami berbicara itu, bercakap tu, sambil makan minum, saya pun bagi tahu kepada pegawai pemerintah, saya kata seronoklah duduk dalam kamp ni sebab dialah kita minat dengan pemandangan senjata yang ada dalam kamp tersebut. Saya kata seronoklah duduk dalam kamp ni. Jadi pegawai pemerintah tu bagi tahu kepada saya, "Alah Ustaz, seronok apa? Banyak masalah," dia kata. "Kan banyak masalah dalam kamp ni." Dia pun tanya, "Apa masalah dia?" Dia pun ceritalah, kan, masalah dia. Pegawai-pegawai tentera ni ada yang
dihantar untuk operasi dalam hutan, ada macam-macam lah yang dihantar ke luar negara. Jadi isteri yang ada dalam camp ni, di mes pegawai dia, rumah yang disediakan masing-masing itu, kadang-kadang, bukan semua kan, bukan semua, tapi ada di antara mereka yang dia tak boleh tengok kan jiran sebelah ni ada perabot baru kan, beli kereta baru kan dan sebagainya, maka saling bertanding antara satu sama lain sebab duduk dekat-dekat dan sebelah menyebelah. Jadi aku boleh tengok engkau punya apa ni furnitures, perabot, engkau boleh tengok aku punya kereta, motosikal baru beli dan sebagainya, maka masing-masing ada sifat untuk bertanding antara satu sama lain. Jadi dia pegawai pemerintah ni kata pening kepala kan. Ada orang yang apa ni, yang macam isteri yang macam, bukan semua kan, bukan semua, tapi itu antara common problem bila duduk ramai-ramai dalam camp macam tu kan. Jadi ini masalah kita kan, masalah kita mudah cemburu, kita iri hati, kita nak bertanding dalam perkara-perkara keduniaan. Memanglah kita bagus, kita ada perkara-perkara keduniaan yang baik, kenderaan yang baik, rumah yang selesa, tapi kalau kita nak bertanding dalam bab dunia ni, dia infinity, dia tak ada noktah, kan, tak ada penghujungnya. Nabi pun dah bagi tahu, dapat 2 lembah pun nak lembah yang ketiga, emas. Jadi kalau kita nak ikutkan nafsu kita, memang tidak ada kesudahannya perlumbaan dalam perkara-perkara keduniaan. Baik, seterusnya akhir sekali, Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Ibrahim ini, inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Ini surah Hud ayat 75. Dan sesungguhnya Ibrahim itu Allah Taala sebut ada 3. Halim, awwah, munib. Kan halim maknanya penyantun, orang yang lemah lembut. Awwah kan seorang yang penghibah. Munib seorang yang suka bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita ni perlu menjadi satu orang yang mana kita ni lemah lembut dengan orang kan, kita suka menyantuni orang lain, kita tidak bersikap keras kan, kita tidak membenci orang, kita layan orang dengan baik, tutur kata kita, our body language, budi bahasa kita, air muka kita dan sebagainya. Kita perlu menjadi seorang yang penyabar, tidak suka membalas perbuatan orang kepada kita. Jadi ini antara perkara yang perlu kita ada, menjadi seorang yang pemaaf kan, hati kita lembut. Jadi itu perkara yang sangat penting yang perlu ada kepada kita, dan kita menjadi orang yang mudah bertaubat, memperbetulkan kesilapan yang kita lakukan. Jadi sahabat-sahabiah sekalian, setakat itu apa yang saya mampu kongsikan kepada kita semua pada pagi ini. Jadi kalau ada sebarang soalan ataupun perbincangan dan sebagainya, saya bagi laluan. Wallahu a'lam. Okey, kita baca soalan di ruangan chat ni daripada Niksem Kamis. Ustaz, apa hikmah ataupun kaitan dengan hari kebangkitan? Kita dibangkitkan di akhirat dengan tidak berkhatan. Wallahu a'lam. Saya pun tidak ada maklumat yang cukup. Cuma setakat yang dihuraikan oleh para ulama ialah sebagaimana yang saya sebut tadi, dalam syarah hadis tersebut, para ulama mengatakan bahawa keadaan kita dibangkitkan di hari akhirat nanti ialah sama sebagaimana ketika kita dilahirkan. Jadi macam mana keadaan kita dilahirkan, iaitu kita memang tidak berkhatan. Jadi macam itulah kita dilahirkan semula, dalam keadaan sama sebagaimana ketika kita dilahirkan, tidak berpakaian. Samalah. Jadi kita lahir di atas dunia memang sebiji-sebiji sebagaimana kita dilahirkan, dibangkitkan dalam keadaan seperti mana kita dilahirkan, untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan kuasa ni Allah Taala memang bagi kepada kita atas dunia ni untuk kita boleh faham. Saya pernah huraikan sebelum ini, Allah Ta'ala ada sifat-sifat, kemudian sifat Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala bagi pada kita, walaupun tak sama, tapi Allah Ta'ala bagi supaya kita boleh faham. Contohnya Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala bagi kita melihat supaya kita faham. Bila Allah Ta'ala kata dia maha melihat, kita tahu maksud melihat tu apa. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kepada kita melihat, kita tak faham melihat itu apa. Cuma bezalah kita melihat dengan Allah melihat, itu beza.
sama dengan mendengar. Allah Ta'ala maha mendengar. Allah Ta'ala bagi kepada kita pendengaran supaya kita faham maksud Allah Ta'ala itu maha mendengar itu apa. Walaupun tak sama mendengar Allah dengan kita ada telinga boleh mendengar. Maka macam itulah bahawa Allah Ta'ala dia bagi kepada kita satu benda yang kita boleh faham, iaitu atas dunia ini kita boleh tengok orang yang tunjuk kuasa. Kan, orang yang tunjuk kuasa, dia powerful, macam mana dia tunjuk kuasa. Fir'aun tunjuk kuasa dia macam mana. Tentera-tentera negara kuasa besar dunia, dia tunjuk kuasa dia macam mana. Masa kita hari kebangsaan, kan, menyambut ulang tahun kemerdekaan, tentera kita TUDM tunjuk jet-jet pejuang. Tentera darat tunjuk kereta kebalnya dengan peluru berpandu dan sebagainya, dengan senjata yang dimiliki oleh tentera kita. Jadi itu menunjukkan bagaimana bagaimana kita ataupun kerajaan menunjukkan kuasa yang ada. Jadi Allah menunjukkan kuasanya dengan cara dibangkitkan kita semula sama 100% sama sebagaimana sewaktu kita dilahirkan, iaitu tidak berkhatan, tidak berpakaian, tak ada kasut apa semua. Cuma bezanya kali ini ialah dari segi usia. Kita dewasa, bukannya dalam keadaan baby. Wallahu a'lam. Okay, yang seterusnya ada soalan lain? Silakan. Daripada jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya pasal ni selawat Ibrahimiyah tu kan Ustaz kan? Kita baca kadang-kadang tu kita baca, saya dah terlalu dah daripada dulu apa. Kita kata Sayyidina kan, kama sallallahu ta'ala Sayyidina. Abu ada kata tak payah baca Sayyidina tu macam mana Ustaz? Baik, wallahu alam. Sama ada kita nak tambah Sayyidina Muhammad ataupun tanpa Sayyidina Muhammad. Itu antara perkara yang menjadi perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Iaitu kalau saya boleh gunakan istilah ulama mutakaddimin dan juga ulama mutaakhirin. Kan, ulama dahulu dan ulama kemudian. Dia ada pembahagian. Baik, ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang kemudian, mereka berpendapat bahawa disunatkan kita membaca dengan memberi gelaran yang mulia kepada Nabi kita Muhammad ketika kita berselawat ataupun setiap kali kita menyebut nama Nabi kita Muhammad, sebab tidak manis ataupun tidak sopan kita menyebut nama pemimpin agung kita tanpa gelaran-gelaran kebesaran. Maka sekurang-kurangnya kita menyebut Sayyidina. Contohnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itu sebagai contoh. Jadi kita tambah Sayyidina, ataupun kita tambah contohnya Allahumma salli ala Allahumma salli ala sebagaimana yang kita sebut wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, kan, nabiyina Muhammad. Itu pun satu contoh, iaitu kita memohon kepada Allah selawat dan salam ke atas asyrafil anbiya wal mursalin, semulia-mulia nabi dan semulia-mulia rasul, iaitu nabiyina Muhammad, nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah Maulana dan sebagainya, Habibina, itu antara gelaran-gelaran mulia yang kita letak di depan sebelum kita menyebut nama sebenar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengelak daripada kita tidak hormat kepada Nabi dengan sebab kita tidak memberi gelaran kemuliaan kepada baginda. Jadi itu pendapat di kalangan ulama mutaakhirin. Manakala ulama mutakaddimin, ulama-ulama dahulu termasuk amalan para sahabat, para tabi'in, dan juga al-Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan sebagainya, mereka mengatakan bahawa kita menerima seadanya. Oleh kerana itulah yang diajarkan oleh Nabi. Nabi mengajar kita Allahumma salli ala Muhammad, tanpa ada sebarang gelaran kemuliaan di depan itu, tanpa ada Habibina, tanpa ada Sayyidina dan sebagainya. Dan itu menjadi amalan para sahabat dan para tabi'in. Maka kita membaca sama sebagaimana yang diajar
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah perkara khilaf di kalangan para ulama. Jadi itu terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang mana menjadi preference ataupun yang kita lebih cenderung, sama ada kita cenderung pendapat yang pertama ataupun pendapat yang kedua, kerana itu adalah khilaf yang muktabar. Wallahu a'lam. Terima kasih Okay, baik. Ustaz. Soalan seterusnya, silakan. Puan Nur Aini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, saya ada dengar besok kita bangun, kita semua ada telanjang, tapi kita ada yang berpakaian. Sekiranya atas dunia kita banyak bersedekah dengan pakaian, jadi Allah bagi kat kita pakai baju. Betul ke tidak, saya tak tahu. Saya ada dengar benda macam ni lah. Saya nak tanya Ustaz. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Wallahu a'lam. Saya sendiri tidak pernah berjumpa dengan fakta tersebut, jadi saya tidak tahulah wallahu a'lam sejauh mana kebenaran dakwaan itu. Cuma setakat nas yang saya ketahui sebagaimana yang kita pelajari pada pagi ini, iaitu semua orang bertelanjang, tidak ada pakaian tanpa kecuali, termasuk Nabi kita sendiri pun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua orang bertelanjang tanpa pengecualian. Dan yang pertama diberi adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi dakwaan yang mengatakan bahawa ada orang yang diberikan pengecualian itu tidak ada dalam pengetahuan saya. Wallahu a'lam. Di sini saya nampak Puan Zaharah ada kat tangan nak tanya soalan. Ke tersalah tekan? Salah tekan kot. Okey, seterusnya ada soalan yang lain? Saya rasa setakat itu saja ke Ustaz. Ya, Semua boleh. dah jelas ya Ustaz ya? Ya, insya-Allah. Baik, kita akhiri. Alhamdulillah. Jazakallahu khair Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Jalani atas pencerahan dan perkongsian ilmu berkenaan dengan tajuk kita, Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim kekasih Allah? Kenapa Nabi Ibrahim kekasih Allah? Yang mana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mengutamakan perintah Allah tercermin dalam kehidupannya, dan kita hayati dan telah kita hayati dan selusuri sirah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan mengutip ibrah dari kisah pengorbanan dan perjuangan Nabi Ibrahim dalam kehidupan kita ini. Dan kita akhiri dahulu setakat ini. InsyaAllah ada rezeki kita sama lagi Ustaz ya di sesi akan datang, dan semoga perkongsian ilmu ini dapatlah sedikit sebanyak membantu memberikan penjelasan dan kefahaman bagi kita semua. Dan sila tamatlah Ustaz, tamat pula, kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan salat asr. Silakan Ustaz. Baik, sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, belas kasihannya kepada kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita beramal dengan doa yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap pagi kita baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan juga amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Marilah kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy